Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi bukan yang beragama Islam. Nama saya Muhammad Hakim bin Zamani daripada kelas DPM 1B yang bernombor matrik 10 DPM 21F1003. Hari ini saya akan membahaskan atau membincangkan tentang tajuk latar belakang Imam Al-Ghazali dan pemikiran etika yang telah dihasilkan olehnya. Yang pertama sekali kita akan membincangkan tentang latar belakang Imam Al-Ghazali. Nama sebenar Imam Al-Ghazali ialah Abu Hamid Muhammad ibn Ahmad Al-Ghazali. Beliau dilahirkan pada tahun 450 Hijrah, iaitu bersamaan dengan 1056 Masihi. Tempat lahir beliau di Ghazalah. Maklumat tambahan, ada yang mengatakan bahawa Al-Ghazali itu bersempena dengan nama tempat lahir beliau, iaitu Ghazalah. Okey. Beliau juga digelarkan sebagai Hujjat al-Islam, iaitu the Prof of Islam, dan Zain al-Din, iaitu the Ornament of Religion. Orang barat juga mengatakan beliau sebagai the greatest of Muslims selepas baginda Nabi Muhammad SAW. Okey. Beliau wafat pada tahun 505 Hijrah, iaitu bersamaan dengan 1111 Masihi, ketika beliau berusia 55 tahun. Apabila Imam Al-Ghazali sudah berada di puncak keilmuan yang sangat tinggi, dia sudah pun berjaya menghasilkan puluhan atau ratusan karya-karyanya. Antara contoh yang saya dapat berikan hanyalah dua saja, sebab mempunyai banyak sangat karyanya. Okey, antara dua karya tersebut ialah yang popular di antara masyarakat kita, ialah yang pertama ialah Ihya Ulumuddin atau Ihya Ulum al-Din, dan lagi satu ialah Tafihat al-Falasifah. Kita pergi ke bahagian seterusnya, iaitu pemikiran etika yang telah dihasilkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama iaitu teologi Islam yang jatuh pada reduksionisme teologi. Penegasan tersebut membuktikan bahawa Imam Al-Ghazali menyamakan pengertian etika atau moralitas sama halnya dalam teologi Islam yang jatuh pada reduksionisme teologi. Artinya, Imam Al-Ghazali mendapatkan Al-Quran menjadi petunjuk utama atau bahkan satu-satunya dalam tindakan etis. Dan Imam Al-Ghazali dengan keras dia menghindari intervensi rasio yang merumuskan prinsip-prinsip dasar universal tentang petunjuk ajaran Al-Quran bagi kehidupan manusia. Yang kedua, memandang kebahagiaan sebagai pemberian anugerah Tuhan. Imam Al-Ghazali menganggap bahawa keutamaan dengan pertolongan Tuhan adalah sebuah keniscayaan dalam keutamaan jiwa. Jadi, dengan menerapkan istilah keutamaan kepada pertolongan Tuhan, Imam Al-Ghazali bermaksud menghubungkan keutamaan dengan Tuhan. Tidak ada keutamaan lain yang dapat dicapai tanpa pertolongan Tuhan. Bahkan Al-Ghazali menegaskan bahawa tanpa pertolongan Tuhan, usaha manusia sendiri dalam mencari keutamaan adalah sia-sia dan dapat membawa kepada sesuatu perkara yang salah dan dosa. Yang ketiga, akhlak bersifat lahir disebut adab, tata cara, sopan santun atau etika. Sedangkan akhlak bersifat lahir disebut adab, tata cara, sopan santun atau etika. Selain itu juga, terdapat akhlak universal yang berlaku untuk seluruh manusia sepanjang zaman. Hal tersebut berjalan sesuai mengikut keragaman manusia. Di sisi lain juga dikenal ada akhlak yang spesifik. Misalnya akhlak anak kepada orang tuanya dan sebaliknya. Akhlak murid kepada gurunya dan sebaliknya. Akhlak pemimpin kepada yang dipimpin dan sebagainya. Kesimpulan yang dapat diberikan ialah akhlak merupakan suatu perkara yang penting dalam membina jati diri, keyakinan, disiplin dan sebagainya. Moral juga penting untuk memperbaiki sesuatu keadaan. Oleh itu, sekian daripada saya, Muhammad Hakim bin Zamani daripada kelas DPM 1B. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Husniza binti Hamzah dari kelas DPM 1B, nombor matrik 10 DPM 21F1081. Ciri-ciri seorang pemimpin adalah beradab dan berakhlak mulia. Kata-kata ini dipetik daripada kata-kata Imam Al-Ghazali. Oleh itu, saya akan menyambungkan lagi perbincangan saya dengan tajuk berkaitan Imam Al-Ghazali, iaitu sumbangan-sumbangan Imam Al-Ghazali dalam aspek etika dan akhlak. Etika merupakan kata lain daripada bahasa Arab, iaitu huluk, jamaknya akhlak. Imam Al-Ghazali juga ialah orang Islam pertama yang membuku disiplin etika berdasarkan kajian filosofis. Beliau juga telah menyusun berdasarkan semangat keislaman dan telah memberikan ilmu-ilmu ini dengan beberapa buah nama, iaitu ilmu jalan menuju akhirat, ilmu akhlak, rasa-rasa interaksi keagamaan dan akhlak orang-orang baik. Seterusnya, ilmu etika adalah ilmu yang membahas tentang amal perbuatan lahiriah dan apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang agar perilakunya sesuai dengan semangat syariat. Menurut Imam Al-Ghazali,
Akhlak memiliki 4 makna, iaitu perbuatan baik dan buruk, kemampuan untuk melakukan keduanya, kemampuan untuk mengenali keduanya, dan kecenderungan jiwa kepada perbuatan baik dan buruk. Etika, yakni akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah keadaan batin di mana perbuatan ini lahir secara spontan. Tamsilnya, orang yang berakhlak baik ketika menjumpai orang yang memerlukan pertolongan, dia secara tidak langsung akan menolongnya tanpa memikirkan risiko. Etika dan akhlak menurut pandangan Imam Al-Ghazali bukanlah pengetahuan makrifah tentang baik dan jahat. Bukan pula pengetahuan kudrah untuk baik dan buruk, dan bukan pula pengetahuan fi'il yang baik dan buruk, melainkan keadaan jiwa yang mantap. Ghazali juga berpendapat sama dengan Ibn Miskawai bahawa etika harus dimulai dengan kekuatan jiwa, kekuatan-kekuatannya dan sifat-sifatnya. Klasifikasi jiwa Imam Ghazali juga sama dengan Ibn Miskawai, iaitu daya nafsu, daya berani dan daya berfikir. Seterusnya, dari segi akhlak pula, konsep akhlak di dalam buku kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa akhlak berasal daripada perkataan al-khulqu, iaitu kejadian, dan al-khuluqu ialah akhlak dan tingkah laku. Yang dimaksudkan bahawa al-khuluqu dalam bentuk zahir, manakala al-khuluqu pula dalam bentuk batin. Seterusnya, akhlak menurut Imam Al-Ghazali ialah satu perangai, tabiat atau watak yang tertanam dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber lahirnya perbuatan-perbuatan ini secara mudah dan spontan tanpa perlu merancang dan memikirkannya. Al-Ghazali juga berpendapat akhlak bukan sekadar perbuatan, kemampuan melakukan sesuatu atau pengetahuan, tetapi akhlak haruslah menggabungkan dirinya dengan keadaan jiwa yang bersedia untuk melakukan sesuatu perkara dan ia bersifat kebiasaan dalam kehidupan seharian. Selain itu, kesempurnaan akhlak juga tidak hanya bergantung kepada satu aspek peribadi, tetapi bergantung kepada 4 kekuatan yang terdapat dalam diri manusia yang terbentuknya perkara baik dan perkara buruk. Kekuatan-kekuatan ini dinamakan kekuatan ilmu, nafsu syahwat, amarah dan kekuatan keadilan. Akhlak juga mempunyai konsep, iaitu konsep mahmudah dan mazmumah. Imam Al-Ghazali membahagikan akhlak kepada 2, iaitu mahmudah sifat baik dan mazmumah sifat buruk. Akhlak yang buruk seperti banyak bercakap, nafsu makan, cinta dunia, ujub, riak, takabur dan lain-lain lagi. Manakala akhlak yang baik pula seperti zuhud, taubat, syukur, tawakal, redha dan ingat mati. Seseorang itu hendaklah membiasakan dirinya dengan budi pekerti yang baik dan meninggalkan kebiasaannya yang buruk melalui bimbingan dan latihan. Akhir sekali, ciri-ciri akhlak yang mulia dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid yang ketiga, Imam Al-Ghazali ada mengatakan bahawa terdapat 26 ciri-ciri akhlak yang mulia. Antaranya, merasa malu melakukan perbuatan yang buruk, tidak banyak bercakap, selalu berbuat baik kepada orang lain, dan selalu berasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, dari segi etika, menurut Imam Al-Ghazali adalah satu keadaan batin yang menjadi sumber lainnya perbuatan, di mana perbuatan ini dilakukan secara spontan mengenai falsafah etika Al-Ghazali. Sekaligus dapat kita lihat dalam teori falsafah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dari segi akhlak pula, akhlak adalah sesuatu yang penting dalam hidup bagi membina jati diri, keyakinan, disiplin dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Faris bin Bahari dari kelas DPM 1B dengan catatan nombor metrik 10 DPM 21F1075. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk saya, iaitu peranan rakyat Malaysia dalam usaha mengaplikasikan pemikiran etika Imam Al-Ghazali dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi sebelum kita ke tajuk utama, mari kita kupas dulu apakah tujuan pemikiran etika Imam Al-Ghazali. Tujuan pemikiran etika Imam Al-Ghazali dapat dikenali daripada semboyan tasawuf yang terkenal seperti at-takhluq bi akhlaqihi, al-taqah al-bashariyah, ataupun al-isyaf bi sifat ar-rahman, al-taqah al-bashariyah. Maksudnya ialah agar manusia sejauh daripada kesanggupan untuk meniru atau mengikuti sifat-sifat ketuhanan seperti pengasih, penyayang dan sebagainya.
dan juga sifat-sifat yang disukai oleh Tuhan seperti jujur, sabar, ikhlas dan sebagainya. Jadi mari kita masuk kepada tajuk utama kita, iaitu 4 peranan rakyat Malaysia dalam usaha mengaplikasikan pemikiran etika Imam Al-Ghazali dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang mari kita masuk kepada tajuk utama kita, iaitu peranan rakyat Malaysia dalam usaha mengaplikasikan pemikiran etika Imam Al-Ghazali dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi peranan yang pertama iaitu peranan ibu bapa. Imam Al-Ghazali pernah menekankan bahawa pentingnya untuk ibu bapa mendidik anak-anak. Ibu bapa perlu mendidik anak-anak dan menerapkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan seharian supaya anak-anak dapat mengikuti kebiasaannya. Sebagaimana peranan ibu bapa perlu mengajar anak untuk mendirikan solat. Yang kedua pula, perlu mengajar anak untuk menghormati orang lain. Dan yang ketiga pula, mengajar anak untuk membezakan yang mana baik dengan yang buruk. Hal ini dapat menjaminkan anak itu dapat menjadi anak yang soleh dan menjadi insan yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Tanpa melengahkan masa, sekarang mari kita masuk kepada peranan yang kedua, iaitu peranan individu. Jadi Imam Al-Ghazali mempunyai sifat peribadi yang patut kita contohi, seperti kuat beribadat, bijak, kuat ingatan dan sebagainya. Mustahil untuk kita tidak mengikuti teladan daripada Imam Al-Ghazali ini, kerana dia telah menunjukkan beberapa contoh yang baik untuk kita menerapkan ilmu pemikiran etika dalam kehidupan bermasyarakat pada hari ini. Tidak lupa juga untuk zaman yang moden ini, kita juga boleh mempelbagaikan lagi peranan individu yang ada dalam kehidupan masyarakat pada hari ini, seperti pandai dan bijak memilih kawan yang baik, mengetahui mana yang baik dan buruk, berdisiplin dan juga beradab. Hal ini dapat membuatkan seseorang individu itu mudah didekati oleh pelbagai masyarakat kerana ia telah menyesuaikan diri dalam persekitaran yang baik. Sekarang mari kita beralih kepada peranan yang ketiga pula, iaitu peranan rakan. Jadi apakah itu peranan rakan? Seperti peranan individu yang telah diterang sebentar tadi, kita perlu bijak memilih rakan. Jadi di sini peranan rakan ialah untuk menasihati kita sepanjang kita berkawan dengannya untuk tidak melakukan perkara yang buruk. Dan peranan rakan juga dapat dijadikan banyak yang kita patut contohi, seperti melarang untuk melakukan perkara yang buruk. Yang kedua pula, memahami pendapat satu sama yang lain. Dan yang ketiga yang paling penting, iaitu tidak bergaduh sesatu sama lain. Hal ini ditegah oleh Imam Al-Ghazali kerana kita tidak boleh bergaduh sesama sendiri, terutamanya dalam kalangan agama Islam, kerana ia akan membuatkan agama Islam ini dipandang serong oleh masyarakat yang bukan beragama Islam. Jadi sampai sudah kita kepada peranan yang terakhir, iaitu peranan guru. Imam Al-Ghazali pernah belajar dalam beberapa bidang ilmu seperti ilmu fiqh, ilmu qalam dan ilmu falsafah. Semua ilmu ini dibelajar daripada gurunya yang bernama Imam Al-Haramain di Nusaibah. Beliau juga pernah belajar ilmu tasawuf dari beberapa orang gurunya yang bernama Abu Al-Ma'ali Diyauddin Al-Jawaini atau dikenali sebagai Imam Haramain. Yang kedua pula Ahmad Ar-Radakhani, dan yang ketiga pula iaitu Abu Nas Ismail bin Mas'adah Al-Ismail. Semua ini guru yang pernah mengajar Imam Al-Ghazali semasa beliau menuntut ilmu dahulu. Sekarang mari kita masuk kepada peranan guru yang perlu mengaplikasikan pemikiran etika Imam Al-Ghazali pada hari ini untuk kehidupan bermasyarakat. Yang pertama iaitu peranan guru menjadi sebagai pengganti kepada ibu bapa semasa berada di sekolah. Dan yang kedua pula, peranan guru ialah untuk mengajar anak murid dengan lebih sempurna dan mudah difahami. Dan yang terakhir pula iaitu mengajar murid supaya lebih berdisiplin dan juga beradab. Assalamualaikum
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Zahnita binti Mat Said dari kelas DPM 1B yang bernombor matrik 10 DPM 21F 1028. Mari kita ke perbincangan seterusnya mengenai Imam Al-Ghazali. Hari ini saya akan membahaskan dengan lebih lanjut mengenai cabaran-cabaran rakyat Malaysia dalam mengaplikasikan pemikiran etika dan akhlak Imam Al-Ghazali. Sebelum saya membahaskan secara lebih terperinci, mari kita menelusuri dahulu mengenai pemikiran etika Imam Al-Ghazali. Pertama sekali, saya akan kongsikan satu karya Imam Al-Ghazali yang bernama Ayuhal Walad, iaitu bermaksud wahai anak. Di dalam karya ini sudah dijelaskan mengenai panduan dalam mendidik anak-anak. Menurut Imam Al-Ghazali, hati kanak-kanak adalah suci. Hati ini yang akan dicorak melalui apa yang menjadi cenderung kepadanya. Oleh itu, kanak-kanak perlu dididik melalui 3 aspek. Yang pertama sebagai seorang individu, yang kedua sebagai seorang ahli masyarakat, dan yang terakhir sebagai seorang yang beragama. Justru sudah terang lagi bersuluh sememangnya ibu bapa berperanan penting dalam mendidik anak-anak agar perilaku anak-anak terjaga. Namun pada masa kini, pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai panduan mendidik anak-anak telah menjadi satu cabaran kepada ibu bapa untuk mengaplikasikannya. Kita boleh lihat ibu bapa telah bersikap endah tidak endah, ibarat melepaskan batuk di tangga, menyerahkan anak-anak kepada pengasuh kerana sibuk bekerja demi mengecapi kemewahan duniawi. Tanpa kita sedar, anak-anak mula diabaikan. Bukan itu sahaja, kemelut rumah tangga juga telah menjejaskan emosi anak-anak. Ibu bapa bergaduh sesama sendiri di hadapan anak-anak. Seterusnya, saya akan berkongsikan buku mutiara Imam Al-Ghazali yang bernama Ihya Ulumuddin. Ia merupakan ringkasan dari kata-kata Imam Al-Ghazali. Di dalam petikan tersebut, Imam Ghazali menegaskan bahawa semua manusia perlu menuntut ilmu dan mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh dan menghindari sifat malas kerana boleh merugikan diri sendiri. Namun, nasihat ini amat sukar untuk dicontohi kepada pelajar khususnya di Malaysia kerana pelajar zaman kontemporari ini hidup dalam dunia teknologi. Terdapat pelbagai gadget seperti telefon bimbit yang boleh mengakses permainan di dalam talian. Mereka mula lalai dan tidak menuntut ilmu dengan baik kerana terpengaruh dengan permainan di dalam talian. Seterusnya, petikan yang kedua ialah Imam Ghazali berpesan supaya kita mencari teman yang baik, yang mempunyai akhlak yang mulia dan menghindari teman yang mempunyai sifat negatif. Mari kita lihat dalam video tersebut. Perbuatan merempit, melepak dan menghisap rokok telah menjadi satu kebudayaan remaja pada masa kini. Justru, kita perlulah bijak mencari rakan yang baik agar tidak membuat perkara yang negatif. Selain itu, saya akan kongsikan lagi satu karya Imam Ghazali iaitu Majmu'ah Rasail. Di dalam karya tersebut, terdapat satu petikan mengenai Imam Ghazali berpesan kepada anak-anak. Imam Ghazali berpesan kepada anak-anak supaya menghormati ibu bapa, bercakap dengan nada yang perlahan kepada ibu bapa dan membalas jasa ibu bapa. Namun, sayang sekali nasihat ini juga telah menjadi satu cabaran kepada segelintir anak-anak untuk mengaplikasikannya. Pada zaman dunia yang moden ini, anak-anak sudah sibuk bekerja sehingga tidak mempunyai masa untuk menjaga ibu bapa sewaktu tua atau sakit. Lebih parah lagi, terdapat segelintir anak-anak yang memasukkan ibu bapa ke dalam rumah orang tua-tua. Di dalam slide ini, kita boleh lihat kisah seorang bapa yang ditinggalkan di dalam masjid. Amat memilukan hati. Adakah anak-anak mula lupa diri siapa yang menjaga dan membesarkan mereka sewaktu kecil? Renung-renungkanlah, jika kita mendahaka kepada orang tua, janganlah kita bermimpi untuk masuk ke syurga, apatah lagi mencium bau syurga. Oleh itu, pengajaran yang saya perolehi mengenai topik ini ialah kita mestilah mencontohi pemikiran Imam Ghazali jika kita ingin menjadi seorang mukmin yang berjaya dunia dan akhirat. Oleh itu, semua pihak perlu menggambling tenaga, mengerah keringat untuk menghadapi cabaran kerana tidak ada yang mustahil jika kita berniat untuk melakukannya. Sekian, terima kasih.